Bab apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia telah selesai berwudu. Dengan sanad yang Imam meriwayatkan daripada Uqbah menjaga, yaitu menjaga unta-unta kami. Fakanat alayya ri'ayatul ibil, pada suatu hari terkena giliran saya menjaga unta. Pada suatu hari kenalah atau sampailah giliran saya menjaga unta. Farawahtuha bil ashi, saya pun mengembalikan unta-unta itu pada waktu petang ke tempat, ke kandangnya ataupun ke tempat rehatnya. Setelah itu saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berucap di hadapan orang ramai. Aku mendengar baginda bersabda, tiada seorang pun dari kamu berwudu maka diperelokkan wudunya. Kemudian dia bangkit mengerjakan 2 rakaat dengan sepenuh jiwa raganya, melainkan dia sudah memastikan. Aku pun berkata, wah, alangkah indahnya, alangkah cantiknya sabda ini. Faqala rajulun baina yadayya, maka berkata seorang lelaki yang berada di hadapanku, allati qablaha ya Uqbah ajwad minha, ucapan yang sebelumnya, hai Urwah, hai Uqbah, lebih cantik lagi dari yang engkau dengar sani, dari yang engkau dengar tadi. Saya pun perhatikan orang itu, rupa-rupanya dia Umar bin Al-Khattab. Saya bertanya, apa ucapan itu wahai Aba Hafs? Qala, kata Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda tadi sebelum engkau datang, ma minkum min ahadin, tiada siapapun dari kalangan kamu, dari kamu berwudu maka diperelokkannya wudunya. Kemudian dia mengucapkan bila dia selesai dari berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ucapkan begitu, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8 itu. Dia boleh memasuki dari pintu mana saja yang dia mahu. Muawiyah berkata, Rabi'ah bin Yazid telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Idris, daripada Uqbah bin Amir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir lagi daripada Nabi SAW, sama seperti makna hadis sebelum ini. Dan dia tidak ada menyebutkan tentang riayah, penjagaan unta tadi. Qala 'inda qawlihi, baginda bersabda ketika dia berkata fa ahsanal wudu. Qala 'inda qawlihi, yani seseorang itu berkata pada ketika dia kata, qala itu maknanya seseorang itu fa ahsanal wudu, ataupun qala itu dengan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ketika dia sampai ke sini fa ahsanal wudu, maka diperelokkannya wudunya. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Orang yang mengambil air sembahyang itu ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sambil dia baca hak tadilah, wasaqal hadis, dan dia mengemukakan hadis sama seperti hadis Muawiyah, yakni dari segi maknanya. Babur rajul, bab orang yang bersembahyang beberapa sembahyang dengan hanya satu wudu, yakni dengan wudu yang sama. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Amir Al-Bajali,
Dia berkata, saya telah bertanya Anas bin Malik daripada tentang wudu. Dia berkata, Nabi SAW berwudu untuk setiap sembahyang, dan kami pula bersembahyang beberapa sembahyang dengan wudu yang sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, yakni Buraidah, katanya Rasulullah SAW bersembahyang pada hari Fath, pada hari pembukaan Mekah, 5 sembahyang dengan wudu yang sama, dan baginda menyapu khufnya. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya aku tengok engkau melakukan hari ini sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amdan sana'tuhu, sengaja aku lakukan. Babun fi tafriqil wudu, bab tentang tafriqil wudu. Ada beberapa makna tafriqil wudu tu, yakni memisah-misahkan basuh anggota wudu itu, yakni tidak basuh secara berturut-turut, tetapi secara terpisah. Satu makna. Satu lagi tafriqil wudu dengan arti tidak menyempurnakan basuhan dalam berwudu, tidak menyempurnakan basuhan dalam berwudu, ataupun tidak meratakan air pada ketika berwudu. Itu makna tafriqul wudu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qatadah bin Di'amah, katanya Anas menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun berwudu, tetapi dia meninggalkan sebesar kuku, seluas kuku di tapak kakinya. Dia meninggalkan di tapak kakinya sebesar kuku, sebesar kuku. Ini dalam keadaan tidak terkena air, meninggalkan dalam keadaan basah. Mana tak rata lah air semaya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, irji', pergi, kembalilah, yani pergilah, fa ahsin wudu'ak, elokkan atau sempurnakan wudu'mu. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata hadis ini tidak ma'ruf, dan ia hanya diriwayatkan oleh Ibnu Wahab sahaja. Ada diriwayatkan daripada Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari, daripada Abi Zubair, daripada Jabir, daripada Umar, daripada Nabi SAW, sama seperti makna hadis tadi. Qala, dia berkata, irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah, yakni pergilah, sempurnakan wudu'mu. Dengan sanad yang satu lagi, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hasan, daripada Nabi SAW, sama seperti maksud ataupun makna hadis Qatadah tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Khalid, daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, bahawa Nabi SAW nampak seorang yang sedang bersembahyang, sedangkan di belakang tapak kakinya, di belakang tapak kakinya atau di tumitnya, ada sinar qadar 1 dirham, sebesar 1 dirham yang tidak terkena air. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengulangi wudu dan sembahyangnya. Bab bila seseorang syak tentang hadas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab dan Abbad bin Tamim, dari pakciknya, syukiya ila Nabi SAW, diadukan kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki. Mana diceritakan, diadukan itu mana diceritakan kepada Nabi SAW tentang seorang lelaki yang mengalami ataupun merasai, mendapati sesuatu dalam sembahyangnya, sehingga dia berasa
semacam telah berlaku sesuatu. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata, la yamfatil, jangan dia berhenti, yakni bersembahyang, sehingga dia mendengar suara ataupun mendapati bau. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang dari kamu berada dalam sembahyang, lalu dia mendapati semacam pergerakan pada duburnya, sama ada dia telah berhadath ataupun belum, ataupun tidak, dia dalam keadaan muskil, dalam keadaan serba salah, fala yansarif, maka janganlah dia berhenti sehingga dia mendengar bunyi ataupun mendapati bau. Babul wudu minal qublah. Ini bab wudu, berwudu kerana mencium ataupun mengucup, yakni isteri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW telah menciumnya dan baginda tidak berwudu, yakni selepas itu, yakni untuk pergi sembahyang. Abu Dawud berkata hadis ini mursal. Ibrahim At-Taimi tidak pernah mendengar daripada Aisyah apa-apa, yakni hadis. Abu Dawud berkata demikianlah telah diriwayatkan oleh Firyabi dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW telah mencium salah seorang istrinya, kemudian baginda keluar untuk sembahyang dalam keadaan tidak berwudu. Qala Urwah berkata, saya pun berkata kepadanya, jadi kepada Aisyah, man hiya illa anti, siapa lagi kalau tidak makcik? Fadha'ikat, maka ketawalah Aisyah, sukalah Aisyah. Abu Dawud berkata demikianlah Zaidah dan Abdul Hamid meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman Al-Amash. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amash, katanya beberapa orang sahabat kami menceritakan kepada kami daripada Urwa Al-Muzani daripada Aisyah hadis ini. Abu Dawud berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata kepada seorang lelaki, ceritakanlah dari aku bahawa kedua hadis ini, maksudnya hadis A'mash ini daripada Habib, dan hadisnya, ini hadis A'mash dengan isnad ini dalam bab mustahadah, bahawa mustahadah, yakni perempuan yang keluar darah istihadah, kena berwudu, perlu berwudu untuk setiap sembahyangnya. Qala Yahya berkata, ceritakanlah bagi pihakku, yakni kepada orang lain, annahuma, bahawa kedua-dua hadis ini syibhu la syai', macam tidak ada apa, macam tidak ada apa-apa. Qala Abu Dawud berkata, diriwayatkan daripada Ats-Tsauri bahawa dia berkata, Habib tidak menceritakan kepada kami melainkan daripada Urwa Al-Muzani. Maksudnya dia tidak menceritakan kepada mereka daripada Urwa bin Az-Zubair apa-apa. Qala Abu Dawud berkata, Hamzah Az-Zayyat telah meriwayatkan daripada Habib daripada Urwa bin Az-Zubair daripada Aisyah satu hadis yang sahih. Tengok pula ni. Bab ma yaqulu ar-rajul idza tawadda'a. Ini bab apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia telah selesai berwudu. Dalam setengah-setengah nuskhah kitab Abu Dawud ini begini bunyi tajuk dianya. Bab ma yaqulu ar-rajul idza faragha min wudu'ihi. Begitu. Maknanya lebih kurang. Lebih kurang maknanya. Yani bila seseorang itu selesai dari berwudu, apa yang dibacanya?
Ini hadis ini diambil daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Sebelum dia tu ini ambil daripada Abi Uthman, ambil daripada Jubair bin Nufair. Jubair bin Nufair. Siapa Jubair bin Nufair itu? Dengan tasghir bacaannya Jubair dan Nufair bin Malik bin Amir Al-Hadrami Abu Abdurrahman. Dia sempat dengan zaman Nabi SAW, dan dia meriwayatkan daripada Nabi SAW dan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara mursal, yakni tidak secara langsung. Abu Hatim mengatakan dia ni thiqah, boleh dipercayai, adalah salah seorang daripada tabi'i besar dari kalangan ahli Syam, penduduk Syam. Abu Zur'ah berkata thiqah. Ibnu Hibban mengatakan thiqat tabi'in. Dia sempat dengan zaman jahiliyah, tetapi dia bukan sahabat. Jubair bin Nufair ini dia orang zaman jahiliyah tapi dia tidak sahabat. Sezaman dengan Nabi SAW tapi tidak sahabat. Uqbah bin Amir siapa? Ini jelas sahabat, bahkan sahabat yang masyhur. Sahabat yang masyhur. Seorang yang memang hebatlah di kalangan sahabat, di antara yang terkenal. Dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuddama anfusina, bekerja sendiri. Khuddama anfusina itu jadi khadam kepada diri sendiri, yakni bekerja sendiri, tidak ada hamba saya yang bekerja ataupun orang gaji, tak ada. Kerja sendiri. Kami bergila-gila menjaga, yakni menjaga unta kami. Bergila-gila lah jaga. Hari ni orang ni jaga, orang lain-lain pergi buat kerja masing-masing. Hari lain pula orang lain pula jaga. Begitulah. Yang bergila-gila puak-puak dia ni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berapa orang? Dalam riwayat Tabarani dalam Mu'jam Awsat dia kata 12 orang ni. Pakak ni gila-gila. Pada suatu hari kena giliran dia menjaga unta. Lepas pada saya bawa unta itu balik ke kandangnya, pada waktu petang saya pun pergi ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berucap. Saya pun dengar dia kata, "Ma minkum min ahadin." Tiada seorang pun dari kamu, tak seorang pun, tak kira lelaki atau perempuan, tua atau muda, macam mana pun. Itu makna ma minkum min ahadin. Tiada seorang pun dari kamu yang berwudu lalu diperelokkannya wudunya, kemudian dia bangkit bersembahyang 2 rakaat dengan sepenuh jiwa raganya, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, yakni dengan sepenuh jiwa raganya. Tak ada siapa pun di antara kamu yang buat lagu tu melainkan dia sudah memastikan yakni syurga untuk dirinya, memastikan syurga untuk dirinya. Hadis ini ada juga diriwayatkan dalam Muslim, mana dikata faqad aujaba lahul jannah, ataupun dalam riwayat yang lain dalam Muslim illa wajabat lahul jannah, melainkan pastilah untuknya syurga, yakni pastilah dia mendapat syurga. Sesiapa yang buat lagu tu sudah tentu dia mendapat syurga. Jadi ambil air semaya tadi, memperelokkan air semaya, yuhsinul wudu, ihsanul wudu. Apa makna ihsanul wudu? Hadis itu banyak makna lah. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah, lebih kurang sudah bincang dah dulu.
Ihsanul wudu di antaranya menyempurnakan wudu tu maknanya basuh 3 kali. Seperti yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Itu makna ihsanul wudu, memperelokkan wudu. Basuh 3 kali. Yang kedua ihsanul wudu dengan arti isbaghil wudu. Yang ni kalau boleh tidak 3 kali saja, lebih daripada had yang ditentukan itu. Mana kalau sampai ke siku, lebih atas lagi daripada siku. Itu makna isbaghil wudu. Ada juga yang mengatakan ihsanul wudu, mengelokkan wudu ini apa artinya? Iaitu dia memahami, menghayati betul-betul air semaya. Makna air semaya dia tu, wudu dia tu, apa makna? Apa makna? Dia menghayati betul-betul. Sehingga kira-kiranya lepas pada dia ambil air semaya tu, seperti dia baru bertaubat. Seperti dia baru bertaubat. Kerana dia faham maksud ambil air semaya tu, ke situlah nak perginya situ. Tak berani dah dia. Berasa susah hati, bimbang, risau kalau nak melakukan maksiat, apa-apa kesalahan. Pasal apa? Sudah cuci dah dia. Sudah cuci dah. Basuh dah tangan, basuh dah muka, komor dan seterusnya. Semua basuh. Yang semuanya memberi isyarat makna menyucikan anggota-anggotanya. Yang mana melalui anggota ni, 7 anggota ni, manusia selalu melakukan dosa, juga melakukan kebaikan. Lepas tu kerana dosa ni yang dilakukan oleh 7 anggota ni, biasanya umumnya manusia ni terseret ke neraka. Yang 7 neraka, ada 7 juga anggota tu pun 7 juga bawa ke situ. Yang mana neraka tu panah, api ni boleh dipadamkan dengan air. Mengikut ini falsafah air sembahyang, falsafah wudu. Boleh dimatikan, dipadamkan dengan air kalau hak biasa kita. Begitu juga api neraka tu boleh dipadamkan dengan air sembahyang. Yang ada arti ihsanul wudu, ada arti ihsan itu. Mana apabila buat sesuatu, ihsan itu mana faham sampai ke dalam dia, bukan sekat luar, sekat zahir sahaja, tidak. Dia faham betul maksud amalan dia tu. Lepas tu 7 neraka. Dia ambil air semak, artinya basuh, cuci anggota tadi kotor. Bila dia ni melakukan maksiat, maknanya kotor. Maksiat itu benda najis lah, benda najis. Kalau benda najis hak zahir ni sudah kita belajar dah. Dia suruh basuh. Ada najis tu najis hak ringan, ada najis hak sederhana, ada najis hak berat. Tak serupa benda kotor ni. Tak serupa benda kotor. Ada berat, ada ringan, ada sedang. Kok mana-mana pun kalau kita sudah biasalah dengan kebersihan zahir ni, kita tidak berasa tidak selesa. Kalau berdaki kau, kalau baju susah pakai lama kau, kalau cemar kau, kalau kotor kau tak selesa. Kita nak cuci, nak bersih. Itu sifatnya. Itu yang dia ajar hak zahir. Semua orang tahu. Hak najis ni sifat dia bau busuk, menjejekkan. Itu sifatnya. Semua orang faham. Orang kafir kau Islam, kau bangsa mana-mana, kau faham belaka. Hak tidak fahamnya kepada dia maksiat, deraka kepada Tuhan itu kotor, najis. Apa nama ni, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun maknanya kotor, najis. Hak tu orang tak faham, tak nampak, sebab tak nampak. Dengan sebab itu agama ni dia ajar hak zahir supaya orang faham. Kalau hak kotor lagu tu kita nak ke makan dekat najis, dekat tahi ayam hak bau busuk, tak say, tak lalu makan. Nak ke makan depan mutah, tak say. Pasal apa? Najis, memang tak sedap. Begitulah juga, nakkah kita hidup dalam keadaan dosa, dalam keadaan kita ni bersalah, nakkah kita terus hidup begitu? Dia nak bawa ke situ, dia nak bawa kepada alam maknawi, alam makna, alam yang abstrak, yang tidak zahir. Nak bawa ke situ. Sebab manusia ni bukan terhenti dengan zahir saja, dia ada lagi ruh hak dalam, dia kena suci juga tu. Nak suci hak tu, apabila suci hak tu, dia kena bertaubat.
Taubatlah cara menyucikan. Kalau cuci baju ni dengan sabun lah, dengan apa-apalah. Cuci tangan, cuci baju dengan sabun, dengan air. Kalau cuci batin, dengan taubat. Dan 3 kali basuh dalam air semaya ni isyarat kepada rukun taubat tu lah. 3 kali basuh. Basuh mula-mula. Basuh. Kita kata tak sih dah. Tak sih buat sama-sama. Basuh yang kedua, menyesal. Menyesal atas perbuatan kita yang lalu. Basuh yang ketiga, berazam, tak sih buat sama. Gunakan tangan ni, gunakan mulut ini, gunakan kepala ni, sapu kepala. Gunakan kaki ni, tak sih buat sama dah. Kalau nak buat apa, nak buat hak molek, hak cuci, hak bersih. Situ dia nak pergi situ. Pergi. Baiklah. Seseolahnya kita berjanji dengan Tuhan. Setiap kali ambil air sembahyang kita berjanji dengan Tuhan secara senyap-senyap. Tidak nanti bangun tengah malam. Hak bangun tengah malam tu suku. Untuk bertaubat dengan Allah SWT seorang-seorang. Setiap kali, setiap orang ni bila nak sembahyang, dia kalau tak ada air sembahyang, kena ambil air sembahyang. Kalau bila ambil air sembahyang tu, alangkah baiknya kalau dia faham hak ni. Maksud dia. Maksud wuduk itu, falsafah dia, falsafah wuduk. Kalaulah dia faham hak tu, itulah sebabnya dia kata tak ada siapa-siapa pun buat lagu ni. Dia kata bukan ambil air sembahyang saja, fayuhsinul wudu'ah, lalu diperelokkannya, dicomelkan, molek air sembahyang dia. Molek tu lah ke mana? Macam-macam tafsiran tadilah, supaya kita sebut tadilah. Di antaranya hak yang ketiga tadi itu sangat baik. Walaupun Nabi SAW tak ada sebut waktu tu basuh tangan ni maksudnya begini, komo ni maksudnya tak ada sebut. Tetapi hukama Islam, ahli-ahli falsafah Islam, ulama-ulama Islam, dia faham benda-benda tu. Berapa banyak Nabi SAW cerita tu, di sebalik dia tu ada hikmat, ada falsafah yang sangat dalam, sangat tinggi makna dia. Bukan falsafah, maknanya hikmat ni membawa kita kepada makna yang dalam tu, bukan setakat luar, tapi kepada makna yang di dalam tu. Faqad aujaba, sesungguhnya dia telah memastikan, yakni syurga untuknya, sudah mewajibkan syurga untuknya. Mana kalau dia buat lagu tu, bayangkanlah berapa tak boleh syurganya. Dah kalau sudah cuci betul dah 5 kali sehari kita. 5 kali sehari. Kalau tidak pun lebih lagi, kalau batal air sembahyang. Ambil air sembahyang sehari-sehari tu, dengan maksud bertaubat tadi, dengan ingatan tadi. Lepas tu dia bersembahyang 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Sembahyang 2 rakaat ni sembahyang apa? Ada yang berkata sembahyang sunnatul wudu, ya itu sabit, hak tu pun ialah juga. Ada yang mengatakan ini sembahyang taubat. Sebab dia ada kaitan dengan ihsan wudu tadi. Ambil air sembahyang tu berkait dengan taubat juga. Ni penyempurna dia, pelengkap dia. Sembahyang taubat. Lepas tu dia menghadap, menumpukan kepada 2 rakaat sembahyangnya itu biqalbihi wa wajhihi, dengan hati dan wajahnya, yakni dengan jiwa raganya. Luar, yakni isyarat kepada khudu' dan khusyuk. Biqalbihi wa wajhihi ini isyarat kepada khudu' dan khusyuk. Khudu' berkaitan dengan anggota zahir, mana anggota luar ni pun senyap, molek, tumpu molek, tidak kata lelah-lelah tengok lah sana lah sini, garu sana garu sini, tidak. Itu makna khudu'. Khusyuk berkait dengan hati, mana hatinya pun tidak terlintas sana, tidak terlintas sini, betul-betul tumpu betul-betul pada sembahyangnya. Macam mana tidaknya kalau lagu ni, dia pasti masuk syurga. Kalau Allah SWT terima taubat dia tu, dia sudah ikhlas betul, tak ada lah dosanya. Kalau katakanlah mati selepas tu tak ada dosa, apa-apa, tidak mesti masuk syurga je. Pas syurga tu, syurga lah ke mana? Syurga kemudian ke? Tak mesti. Syurga yang awal, mana tanpa hisap, dulu-dulu, termasuk di antara orang yang masuk mula-mula ke dalam syurga. Faqad aujaba tu maknanya
ataupun aujaba lahul jannah, ataupun wajabat lahul jannah. Yang dimaksudkan dengan syurga tu syurga mula-mula masuk. Orang yang mula-mula masuk, orang yang masuk tanpa hisab, orang yang banyak taat dia kepada Allah SWT, itulah masuknya, mula-mula masuk. Ataupun syurga yang dimaksudkan ini ialah syurga yang istimewa, mesti dia masuk. Ataupun maksudnya dia mesti masuk syurga, mesti masuk syurga dengan arti akhirnya dia masuk syurga juga setelah maknanya dosa-dosa yang tidak terhapus dengan taubat begitu sahaja. Ada juga dosa-dosa yang tidak terhapus dengan taubat begitu saja, itu diselesaikan. Kok mana-mana pun dia mesti masuk syurga juga akhirnya. Itu ada beberapa makna. Tetapi yang pertama dan yang kedua itu lebih istimewa lah, lebih istimewa. Sebab bukan semua orang yang ada masalah besar, bukan semua orang ada masalah besar, masalah jenayah, darah kau bunuh orang kau, masalah curi ke, masalah merompak ke, masalah, bukan semua orang ada. Tu setengah orang tu dia ada masalah kecil-kecil ya, dosa kecil-kecil padan dengan hak ni. Dia sudah layak masuk ke dalam syurga yang istimewa. Dia sudah layak masuk ke dalam syurga bersama dengan orang-orang yang masuk dulu, masuk di peringkat awal. Aku pun berkata bah, wah, gitulah, bah. Alangkah eloknya sabda ini. Maka ada orang kata depan, dia tak perasan. Dia kata, orang tu pun kata hak sebelum ni, hai Uqbah, lebih elok lagi daripada hak sana, comel lagi pada hak sana, kata. Aku pun perhati, rupa-rupanya Umar bin Al-Khattab duduk depan tu. Aku pun kata, wahai Aba Hafs, apa hak sebelum ni tu? Dia kata kepada dia. Umar pun kata, baru saat ni sebelum kamu mari, Nabi SAW kata, tiada siapa pun di antara kamu yang berwudu lalu diperelokkannya wudunya, kemudian dia baca hak ni. Dia baca hak ni bila dia selesai dari berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca tu. Illa futihat lahu, siapa saja yang baca hak tadi, mesti tidak ada siapa pun yang baca macam tadi, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8. Pintu syurga hak 8. Boleh dia masuk. Nak masuk ke mana? Ya dia suka. Dia suka nak masuk ke mana. Mana bebas lah dalam syurga. Syurga mana pun bebas dia pergi. Hak ni lebih comel lagi. Sebab apa? Sebab apa lebih comel lagi daripada hak tadi? Hak Sayyidina Umar kata lebih comel. Sebab hak ni lebih mudah. Lebih comel tu maksudnya dari segi mudah, lebih mudah dan lebih ringkas, lebih besar pahala yang disebutkan itu. Lebih besar pahala. Tadi pasti dia sudah memastikan. Hak saat ni pula baca hak ni, tak perlu semayang, tak ada semayang apa, tak ada sebut semayang, baca hak ni saja. Itu ringkas tu, mudah tu. Lepas tu masuk syurga, tadi sebut masuk syurga saja. Hak ni sebut syurga mana saja dia nak, bebas. Lebih luas lagi. Dari sudut itu lebih baik ataupun lebih comel, lebih elok hadis ini daripada yang pertama tadi. Kemudian di sini ada disebutkan pintu syurga tu ada 8. Adakah 8 saja pintu syurga ni? Kalau kita perhati banyak hadis-hadis yang lain, umpamanya dalam Tirmizi dia kata samaniyatun min abwabil jannah, 8 daripada pintu-pintu syurga. Maknanya syurga tu ada lebih lagi daripada 8 pintu, sampai kepada 11 pintu. Tapi hak ini maksud lagu mana? Boleh jadi hak besar, pintu besar 8 itu. Ataupun hak ni pintu yang istimewa, hak 8 ni lebih daripada yang lain. Boleh jadilah.
Artinya dalam hadis ini, untuk nak dapat untuk nak dapat syurga ni sebenarnya tidak payah. Tidak payah. Kalau kena gaya lah, terutama bagi yang tidak ada masalah besar lah. Tidak ada masalah besar. Sebab itulah dalam Quran Allah SWT dia sudah bagi jaminan dah. Sebab hak besar tu tak sebenar. Hak besar tu kalau boleh jangan dibuat lah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Tuhan berjanji dah, nescaya aku akan keparatkan, hapuskan dosa-dosa kecil yang kamu lakukan. Dia sudah janji dah. Dosa-dosa kecil nak terhapus lagu mana? Dengan cara lagu ni. Dengan cara lagu ni. Ini termasuk dalam perjanjian Tuhan dah. Cuma jangan buat dosa besar. Waktu tu. Kalau buat dosa besar, susahlah. Dia tak boleh tak selesai dengan kita kembali kepada Tuhan sahaja. Tetapi ada satu lagi syaratnya, iaitu kena pergi minta maaf dengan dia. Kena pergi minta maaf, minta halal dengan dia. Minta halal dengan dia. Tak minta halal ini nah. Ada beberapa tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya dekat orang nak mati, molek nak pergi Mekah, nak pergi buat benda-benda besar lah. Jangan biar ada benda hak sakok. Jangan biar ada benda-benda hak sakok. Hari raya, hari-hari besar yang mana kita selalu berjumpa, berhimpun, molek lah pada masa tu. Minta maaf lah. Lepas tu minta maaf tu lagu mana? Ada kalanya kesalahan kita tu terlalu besar, tak padan dengan minta maaf gitu saja. Kita kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu tu sama ada kisah lah. Kisah biar dia balas kita. Itu pun satu cara. Biar dia balas kepada kita. Kalau kita kata ke dia, biar dia kata. Kalau kita pernah tampar dia, biar dia tampar balik. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dhar. Dia suruh pijak pipi dia. Dia bergeboh pasal dia kata kepada satu orang sahabat, anak si hitam, dia kata, Nabi SAW pun kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kau ni masih ada lagi semangat jahiliyah. Dia pun reboh atas tanah tu, tak sebangun. Kalau selagi orang tu tak pijak atas muka dia dengan tapak kaki. Lagu tu, itu salah satu cara. Yang kedua, kalau kita tidak sangguplah buat gitu, tidak sanggup buat gitu, ataupun dia tak boleh terima, mungkin dia tak boleh terima kerana bagi dia perkara besar benda tu, akan heboh kepada orang pula. Baik kita kalau kita buat baik kepada dia. Kalau dia sudah tak ada dah, tak boleh nak minta maaf, buat baik kepada anak cucu dia, anak isteri dia, buat baik. Tak usah rayak, tak apa. Tapi dalam hati kita nak tebus dosa kita, kesilapan kita terhadap dia. Tak payah rayak. Tak payah rayak kepada siapa-siapa, tak payah rayak ke dia. Kalau sudah mati terutamanya, buat baik, bantulah keluarga dia. Dengan cara lagu tu, mungkin Allah SWT akan menghapuskan dosa kita. Besok tidak akan, tak ada tu dimaafkan. Ada kalanya boleh juga maaf seseorang tu pada ketika dia dikata, ketika tu panah benar. Kalau ketika tu selalu nak maaf, tak maaf. Tapi setelah 20 tahun lah katakanlah, 10 tahun atau 5 tahun, tengok kepada keadaan lah, boleh jadi dia tak apa, dah sejuk dah pada ketika itu. Itu pun satu peluang juga. Dengan sebab itu Allah SWT beri kita panjang umur untuk kita bermaaf-maafan. Ada kalanya orang yang kita buat salah dulu tu, kalau kemudian 10 tahun kemudian dia tak ada buat apa dia, boleh jadi dia terlupa dah pun. Kalau ada pun masa sikit-sikit, kalau kita minta maaf hari raya, maaf lah besar kecil, kalau ada silap dia boleh maaf, boleh jadi sudah memadai dah. Kalau seumpama itu, pasal itu sudah jadi tidak besar dah kepada dia, walaupun suatu ketika dulu menyakiti hati dia, menyakiti dia. Tengok, ini bergantung kepada keadaan lah. Perbahasan benda-benda seumpama ini tersebut dalam kitab-kitab tasawuf lah, banyak disebutkan. Macam mana cara kita nak membersihkan diri kita tu
dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian hak ni mudah ni, lebih mudah dari segi mana? Dari segi lebih comel, lebih mudah. Dari segi apa? Semua orang boleh buat. Nak semaya saat ni satu hal juga tu, nak tumpu sepenuhnya tu, nak tumpu sepenuhnya dengan jiwa raga tu susah juga. Tapi kalau hak saat ni lebih mudah. Dengan sebab itu eloklah kalau kita baca hak saat ni. Baca hak saat ni. Lebih mudah. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita daripada cara Sayyidina Umar itu sebut itu, hak ni lebih mudah, lebih comel lagi. Maknanya dalam banyak-banyak kalau kita nak buat belakang boleh jadi tak ada. Kita boleh pilih. Kita pilih yang paling mudah, yang paling menguntungkan kita, yang paling senang. Itulah cara yang terbaik. Sebab kalau kita nak tengok hadis ni banyak, hadis saja ni pun padat dah. Tak usah tengok pada kitab-kitab lain, padat dah dalam hadis ni. Tapi dalam banyak-banyak tu mana kita nak pakai pula. Situlah kita nak kena pilih. Situlah kita nak kena pilih. Terutamanya kita orang yang sibuk. Kalau orang yang tidak sibuk tu, bolehlah dia baca belakang. Tapi kalau orang yang sibuk, dia boleh pilih ketika ni baca ni, ketika ni baca ni, atau utamakan yang mana-mana. Utamakan yang mana-mana. Supaya dengan ubat jugalah. Kalau ubat tu sebut bahan yang payah-payah, apa pasal kita nak ambil tu? Sedangkan ada pilihan lain, hak mudahnya. Di sekeliling rumah kita pun ada. Hak tu. Ni nak ambil apa nama ni? Nak ambil hati binatang itu, binatang ni. Yang mana kita pun tak aja tengok. Payah pula tu nak dapat. Pasal kita nak buat hak tu. Susah-susah. Ambil hak mudah. Hak mudah pun dia memberi kesan yang sama juga, faedah juga, tetap memberi faedah juga kepada kita asalkan kita melakukannya, membuatnya. Haddatsani adana qala Muawiyah berkata, Rabi'ah bin Yazid telah menceritakan hadis ini kepadaku daripada Abi Idris, daripada Uqbah bin Amir. Artinya hak tadi kan kita baca saat ni, Imam Abu Daud ambil daripada Ahmad bin Sa'id. Dia tu ambil daripada Ibnu Wahab, dia ambil daripada Muawiyah. Sekat Muawiyah. Dalam sanad yang pertama tadi, Muawiyah tu ambil daripada Abi Uthman. Imam Abu Daud nak ceritanya Muawiyah ni dia tidak ambil daripada Abi Uthman sahaja, tapi ada lagi daripada orang lain. Daripada orang lain, iaitu Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah bin Yazid ambil daripada Abi Idris, dan Abi Idris ambil daripada Uqbah juga. Supaya dengar tadi, itu tujuan Abu Daud, dia nak cerita dari segi sanadnya. Maknanya perawi dia ni tidak satu sanadnya, tidak satu saluran untuk sampai kepada Nabi SAW tu, walaupun kepada sahabat yang sama, tapi di tengah tu ada banyak jalan dia. Itu tujuannya. Dan ini lebih menguatkan hadis sesuatu hadis itu. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir lagi Al-Juhani daripada Nabi SAW. Supaya tadi juga. Tapi dalam riwayat ni, cerita ni tak ada sebut pasal jaga unta tu, tak ada sebut. Tapi pada ketika dia kata mengelokkan wuduknya tu, kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Pandangannya sambil kata lagu tu dia angkat ke langit. Faqala, lepas tu supaya hadis tadilah, supaya dengan hadis Muawiyah tadi, iaitu baca begini-gini. Sebab itulah sambil doa. Artinya ini mengikut setengah ulama-nya, dia kata doa tu kalau tengok ke langit pun tak apa, sebab kiblat doa tu ialah langit. Angkat ke langit, tak apa. Setengah ulama mengatakan tak payah tengok tu, kalau ada pun tengok tempat mana ada sebut tengok, angkat ke langit tu lah. Hak mana doa yang tidak sebut angkat pandangan ke langit itu, tak usah angkat lah. Sebab tangan ni sudah kita tadahkan ke langit. Ni kiblat doa, tapak tangan ke langit. Itu kiblat doa. Kiblat kita semaya Kaabah tu. Kiblat doa iaitu ke langit. Dan adakah perlu menghadap kepada kiblat ni, kiblat kita sembahyang? Tidak mesti. Adakah lebih baik? Tidak mesti juga. Tidak mesti juga. Bahkan Nabi SAW selepas sembahyang dia paling daripada kiblat. Dia paling daripada kiblat.
Dia tidak menghadap kiblat. Kira-kiranya kalau dia berdoa apa pun, sama ada angkat tangan kau, tidak angkat tangan kau, selepas pada sembahyang tu dia paling tu, dia tidak menghadap kiblat dah. Yang selalu dibacanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, umpamanya itu pun semacam doa juga tu. Ini tak mesti menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat pun boleh juga. Yang pentingnya kiblat dia tu ke langit. Kiblat dia ke langit. Yang kita angkat tangan kiblat ke langit. Dan orang-orang duduk amal itu bila sebut bala, Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' dan seterusnya itu buat gini. Terbalikkan tangan itu ke bawah, bukan ke atas. Itu sunnah Nabi SAW. Itu tepat, betul ada macam tu. Dan elok kita buat gitu. Cuma dalam sanad ini, dalam cerita ni dia tak ada sebut lah. Dia tak ada sebut asyhadu an la ilaha illallah, apa tu tak ada sebut. Babur rajul yusalli salawat bi wudu'in wahid. Ini bab seorang bersembahyang, beberapa sembahyang dengan wuduk yang sama, yakni dengan tidak mengambil wuduk yang lain, tidak berwuduk semula. Lepas tu Imam Abu Daud, seperti mana biasa kita sudah tahu dah cara dia. Mula-mula dia mari satu hadis yang menunjukkan Nabi SAW ni selalu ambil air sembahyang untuk setiap sembahyang. Inilah yang menjadi pegangan puak-puak Zahiri. Puak-puak Zahiriyah, ada air sembahyang kau, tak ada air sembahyang kau, kena ambil air sembahyang sama setiap kali nak sembahyang. Sebab dalam Al-Quran kata idza qumtum ila salah faghsilu. Bila nak sembahyang kena ambil air sembahyang. Lepas tu ni hadis ini di antara pegangan dia. Imam Abu Daud mari hak tu dulu. Lepas tu dia mari pula soal lagi hadis, pada hari Fatih Makkah Nabi SAW sembahyang 5 waktu dengan hanya satu air sembahyang saja. Dia tidak ambil air sembahyang lain. Tidak ambil air sembahyang lain. Sama ada dia tu masih dia wuduk dengan satu wuduk, artinya dia tidak tidak batal lah air sembahyang. Dia makan apa-apa tak kira dah. Sebab ada juga khilaf akan datang, kita akan jumpa manakala makan makanan yang dimasak dengan api, tu kena ambil air sembahyang. Ada juga Nabi SAW ambil air sembahyang. Minum susu misalnya, susu unta terutamanya, ambil air sembahyang. Ni takkanlah dalam masa sehari tu dia tak ada buat benda tu semua. Walaupun begitu, tak ada dia ambil air sembahyang semula. Hanya air sembahyang mula-mula. Walaupun tak batal lagi air sembahyang, tapi ada beberapa perkara lagi yang mana jadi khilaf juga di kalangan ulama. Makan daging unta kah, ataupun gunakan sesuatu yang dimasak dengan api kah, tentulah takkanlah tak ada dalam sehari tu. Mana kena ambil air sembahyang semula. Ada hadis akan datang, kita akan jumpa. Tapi di sini diceritakan Nabi SAW tak ada ambil air sembahyang. 2 hadis. Biasalah tujuan dia nak cerita dalil bagi masing-masing imam itu. Orang yang mengatakan kena ambil air sembahyang semua untuk setiap kali sembahyang, ada dalil dia. Ni orang yang mengatakan tak perlu ambil air sembahyang semua, syaratnya ada air sembahyang, dia pegang dengan hadis yang kedua. Itulah dalilnya. Dan kedua-duanya adalah hadis yang kuat. Cumanya mengikut jumhur ulama, hadis yang pertama itu dia sudah mansukh. Sudah mansukh, dimansukhkan oleh hadis yang kedua. Mana di suatu ketika dahulu Nabi SAW buat gitu, tapi kemudian tidak. Walau bagaimanapun dalam hadis yang pertama tu kita tengok sahabat yakni Anas menceritakan, dia kata Rasulullah SAW ambil wuduk untuk siap sembahyang, tapi kami sembahyang, semua sembahyang tu, beberapa sembahyang dengan satu wuduk saja, dengan wuduk yang sama, menunjukkan bahawa hak ni khusus dengan Nabi SAW. Khusus dengan Nabi SAW ambil air sembahyang pada setiap kali nak sembahyang. Lepas tu kepada Nabi SAW pun sudah mansukh juga.
Kalau kita terima hak ni khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Fatih Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah mansuh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sekali je ambil Ismail, tidak banyak kali. Artinya hak ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mansuh. Kalau kita kata hak ni untuk umum, sebagaimana dipaham oleh setengah-setengah ulama, maka sudah mansuh juga. Sudah mansuh juga. Cumanya puak-puak Zahiriyah tu dia kata dia tidak pegang dengan hak ni lah. Dia pegang dengan idza qumtum ila shalah. Hak tu kemudian lagi kata dia, idza, bila. Bila ni bila saja. Dia tak ada sebut dalam keadaan kamu suci ke tidak suci. Dia kata gitulah, dia buat ikut lah ayat Quran. Dia tak pakai dah ni sebab dia tak lagi, tak kemah ni untuk dia pegang. Tetapi adakah dimansuhkan? Kalau kita kata hadis yang pertama ini dimansuhkan, lebih jelasnya dimansuhkan kepada Nabi, untuk Nabi SAW lah. Kalau kepada orang lain tu Anas sudah royak dah. Kita pokok sahabat ni ambil semaya sekali ya, untuk beberapa semaya. Maknanya sebelum pada tu buat lagu tu dah. Lebih jelasnya mansuh ni untuk Nabi SAW. Tetapi adakah dimansuhkan oleh hadis ni, hari Fathah ni, pada tahun yang ke-8? Jawabnya, kebanyakan ulama mengatakan tidak. Sebelum tu lagi sudah mansuh dah. Sebelum tu lagi, iaitu pada peperangan, pada masa berlaku peperangan Tabuk, iaitu pada tahun yang ke-7. Setengah ulama mengatakan pada perang perang Khaybar pada tahun yang ke-7. Bukan tahun perang Tabuk dah, tapi perang Khaybar pada tahun yang. Setengah ulama mengatakan pada perang perang Khaybar pada tahun yang ke-7. Bukan tahun perang Tabuk dah, tapi perang Khaybar pada tahun yang ke-7. Ada hadisnya dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain, ada sebut Nabi SAW makan, lepas tu dia tidak ambil air semaya, dia pergi semaya. Itu berlaku pada tahun Khaybar, iaitu pada tahun yang ke-7. Begitu juga riwayat daripada Abdullah bin Hanzalah juga menyebutkan apabila berhadas barulah ambil air semaya, kalau tidak. Ini menunjukkan bahawa sesuatu hadis itu kalau kita kata dia tu sahih pun tak mestinya ia dipakai. Tak mesti. Dipakai tu macam di sini oleh Nabi SAW. Tak pakai dah lepas pada tu. Pakai tu dulu. Kalau kepada orang lain pun, kalau sahih, misalnya pada kita lah, hadis itu sahih, tak mesti kita boleh pakai. Tidak semestinya bila kata hadis tu sahih tu kita boleh pakai, tak mesti. Hadis hak naik pakai selipar, pakai kasut semaya atas masjid tu sahih. Apa tak pakai kita kata. Sebab sudah mansuh. Sudah mansuh sahih. Tapi sudah mansuh. Kita tak boleh amalkan. Begitu. Kemudian hak mansuh ni pula, ada yang mansuh disepakati, ada yang mansuh tidak disepakati. Misalnya makan daging unta kena ambil air semaya, tidak disepakati, tapi ada khilaf. Ada jumhur ulama mengatakan mansuh, tapi Imam Ahmad kata tidak mansuh. Mana kita pakai lagi hadis itu. Ada pula khilaf. Ada yang sepakat, seperti mansuhnya menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis. Hak tu tak ada khilaf waktu tu. Tak boleh dah. Siapa pun tak ada lah ni menghadap kepada Baitul Maqdis. Kalau menghadap tu sesaklah tu. Tak lagi dah tu. Sepakat dah, sudah mansuh. Tapi ada juga hak tidak disepakati. Macam hak ni. Ada banyak lagi yang lain. Macam hak pakai kasut naik atas masjid tu. Pakai selipar, asalkan cuci lah. Itu masih khilaf lagi. Bukan sepakat. Walaupun jumhur ulama mengatakan mansuh. Kemudian di sini ada dari segi sanad lah, perbahasan dari segi sanad sikit. Dah kita baca sanad ni, takkanlah tak ada bahas langsung sanad ni. Saat ni kita baca
Ammar bin Amir al-Bajali, perawi dia. Haddatsana Muhammad bin Isa qala haddatsana Syariq an Amr bin Amir al-Bajali. Qala Muhammad berkata, Ammar bin Amir ini, yaitu Abu Asad bin Ammar. Qala, kata dia, saya telah bertanya Anas bin Malik. Ammar bin Amir al-Bajali ini dipertikaikan oleh ulama. Bukan dipertikaikan dari segi dia tu molek ke tidak molek, tak. Dia ni al-Bajali ke al-Ansari. Situ. Ada pula ulama yang mengatakan al-Bajali ke al-Ansari hak tula, orang tula. Tapi itu tak betul. Tak tepat itu. Al-Bajali lain, al-Ansari lain. Situ ceritanya. Di sini keliru di dalam sanad ini. Kalau dalam sanad Tirmizi dengan jelas dia sebut Ammar bin Amir al-Ansari. Al-Ansari. Kemudian mengikut ulama rijal, Ammar bin Amir al-Bajali ini dia tak ada jumpa dengan Anas. Kalau al-Bajali dia tak ada jumpa dengan Anas. Macam mana dia nak kata saya telah bertanya Anas? Macam mana dia kata saya telah bertanya Anas? Kalau boleh kata saya telah bertanya Anas ini, iaitu Ammar bin Amir al-Ansari, hak tu hak boleh. Kalau hak lain tak, kalau hak ni tak boleh. Sebab apa ulama mengatakan dia tak ada jumpa? Sebab Ammar bin Amir al-Ansari itu termasuk dalam tabaqah yang kelima. Generasi perawi yang kelima. Hak ni dia dah jumpa dengan beberapa orang sahabat. Tetapi kalau Ammar bin Amir al-Bajali ini dia termasuk dalam tabaqah yang keenam. Yang ni generasi perawi yang keenam. Hak ni dia tak ada jumpa dengan siapa-siapa pun, sahabat pada mana pun tak ada. Kalau Ammar bin Amir al-Bajali semua terima dia ni termasuk dalam tabaqah yang keenam. Dia tak ada berjumpa dengan sahabat. Sebab apa? Sebab dia tabaqah yang keenam. Macam mana dia kata saya telah bertanya Anas? Tak mungkin lah. Sebab dia tak ada berjumpa dengan Anas. Sudah maklum dah mengikut kaedahnya. Kalau tabaqah yang keenam dia tak ada jumpa dengan sahabat mana-mana. Kalau Ansari baru betul. Sebab itulah Imam Tirmizi dia kata Ansari di sini. Riwayat Tirmizi, sanad Tirmizi lebih rajih, lebih kuat daripada riwayat Abu Daud yang menyebutkan Bajali ini. Lepas tu Abu Daud ini ambil hadis ini daripada Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa ambil daripada Syariq. Syariq ni masalahnya. Sebab Syariq ni yang jadi keliru. Dia sayyi'ul hifz, kathirul ghalat, kathirul waham, muttaribul hadis, yukhti'u kathiran. Ini banyak salah dia dalam riwayat dia. Boleh jadilah. Jadi ulama mengatakan, buat kesimpulan ini kesilapan yang berlaku dalam sanad Abu Daud ini berpunca dari Syariq itu. Syariq itu jadi sebut al-Bajali. Bila sebut al-Bajali kak, maka kunyahnya Abu Asad. Padahal Ammar bin Amir al-Ansari bukan kunyahnya Abu Asad. Ini perawi lah, perawi tambah dah Ammar bin Amir al-Bajali. Sedangkan al-Bajali ini berpunca daripada kekeliruan Syariq. Bila telah diriwayatkan al-Bajali, perawi di bawah dia pun kata, iaitu yakni Muhammad bin Isa, dia pun kata kalau Ammar bin Amir al-Bajali Abu Asad. Sedangkan Ammar bin Amir al-Ansari kunyahnya bukan Abu Asad. Ini keliru. Baiklah. Seterusnya riwayat daripada Buraidah ni. Riwayat daripada Buraidah. Ni anak Buraidah, sahabat Nabi SAW mengambil daripadanya. Namanya Sulaiman bin Buraidah. Dia ni kembar. Ada seorang lagi anak Buraidah tu namanya Abdullah. Kedua-duanya boleh diterima hadisnya. Tapi hak ni Sulaiman ini lebih kemah lagi berbanding dengan Abdullah itu.
Lepas tu kembar dia ni. Lahir di zaman Sayyidina Umar. Lahir pada hari yang sama, mati pun pada hari yang sama. Dua beradik. Mati pun hari yang sama. Dia berkata Rasulullah SAW bersemayang pada hari Fatih Makkah 5 semayang dengan wuduk yang sama, dan baginda tidak mentajdidkan wuduk dia tu, dan dia sapu khuf dia. Umar pun berkata, sesungguhnya aku lihat engkau hari ini melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Nabi SAW pun kata, sengaja aku lakukan, sengaja aku lakukan. Apa makna Umar kata, hari ini aku tengok engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan? Semua sekali yang tersebut sebelum pada ni kau mana? Kalau semua sekali yang tersebut sebelum pada ni tidak tepat. Sebab apa? Sapu khuf sebut sebelum pada ni juga. Satu hari semaya beberapa semaya sebelum pada seni, sebut sebelum pada hak sani ni. Sapu khuf pun sebelum tu juga. Kalau kita kata semua sekali, bermakna sapu khuf pun tak pernah dia tengok, tak biasa. Padahal tidak begitu. Sapu khuf ni banyak kali Nabi SAW lakukan sebelum tu. Lama dah duduk sapu khufnya, lama dah. Berarti hak ni khusus dengan perkumpulkan beberapa semaya dengan satu air semaya tu. Hak tu berkait dengan hak tu saja. Syai'an itu aku tengok engkau melakukan hari ini sesuatu yang dimaksudkan dengan sesuatu tu, semaya beberapa semaya dengan wuduk yang sama. Hak tu tak biasa. Biasanya Nabi SAW akan berwuduk jugalah di celah-celah. Tak biasa hal lagu ni. 5 waktu tu semaya satu. Tapi Nabi SAW kata, sengaja aku lakukan. Apa? Dia nak cerita kepada orang ramai lah, bahawa tidak semestinya sama-sama lebih baik. Ambil air semaya gitu sama. Hak dia buat selama ni untuk menunjukkan lebih baik, tak mesti. Tak mesti. Kalau buat sekali pun, asalkan dalam ada air semaya tu lagi, tak apa dah. Ni menunjukkan harus. Menunjukkan harus. Satu. Yang kedua, hak skala tu menunjukkan hak afdal. Hak afdal memang lagu tu. Tapi hak ni menunjukkan kadang-kadang boleh kita buat juga begini. Walaupun seseorang tu amalkan hak afdal sama, tapi tidak bermakna dia perlu tak tinggal benda tu jadi sebuah wajib. Jangan buat sesuatu yang sunat sampai jadi wajib, nampak macam wajib. Jangan buat lagu tu. Sebab itu Nabi SAW buat ni ada beberapa sebab dia lah. Yang ketiga, dia nak cerita hak selama ni dia buat itu sudah mansuh. Hak macam nampak macam tetap tu, walaupun kepada dia saja pun, sebelum pada ni orang lain tidak buat lagu tu, pada dia saja, itu pun sudah mansuh. Kalau tidak, orang akan kata kok mana-mana pun Nabi SAW sendiri setiap kali nak semaya ambil air semaya, maka hak tu lah hak lebih molek. Dia nak cerita sini tak mesti, hak tu sudah mansuh. Itu ada beberapa maksudnya. Itu maksud khusus hak berkait dengan hak ni. Kemudian maksud umum. Maksud umumnya Nabi SAW nak ajar, nak ajar kepada umat dia ni bahawa orang pandai, orang alim, kadang-kadang dia kena tunjukkan sesuatu yang tidak biasa dalam masyarakat dia. Masyarakat dia menganggap pelik benda tu. Dia kena tunjuk. Jangan buat sesuatu sehingga jadi orang anggap inilah agama, lagu inilah agama, tak boleh dah lagu lain. Jangan. Terutama hak terikut-ikut tu terikut adat saja. Terikut adat saja. Misalnya dalam masyarakat yang mana orang perempuan pakai tudung, purdah. Tiba-tiba si alim tu suruh bini dia pakai hak ni, telekung biasa. Sengaja dia buat, sengaja. Tak apa, bagus supaya orang mikir. Tak mesti lagu tu, tak mesti. Kalau wajib sungguh mesti lagu tu, tak ada semua, tak ada khilaf dah, tentu tak ada orang buat. Itu tujuan. Begitu juga banyak lagi perkara-perkara yang lain. Setengah-setengah masyarakat menganggap kalau orang Tino bawa motor,
Orang tina bawa motor, ni berkait dengan orang perempuan, bawa kereta tak molek, motor lebih-lebih lagi. Dia suruh bini dia bawa motor misalnya. Dia tu orang alim, dia suruh bini dia bawa motor. Bagus buat macam tu. Kadang-kadang kena buat, sama ada dalam perkara ibadat ataupun tidak perkara ibadat. Kena buat supaya orang tahu bahawa benda ni bukan suatu perkara yang tetap, tidak, bukan perkara yang mesti, tidak. Paling tinggi hak biasa tu lebih afdal, paling tinggi. Kalau tidak pun hak biasa tu hanya mengikut adat saja, bukan kerana agama, tidak. Apalagi kalau hak berkait dengan adat, lagilah kena buat sesuatu hak berubah tu, ubah. Sebab apa? Takut-takut masyarakat anggap benda ni jadi wajib. Dengan sebab itu kita kadang-kadang kena buat. Seperti mana Jabir, dia bersemaya, dia ada baju duduk sakut banyak, dia pakai selai kain semaya. Lepas tu ada anak buah dia kata, "Gua nak pakai lagu tu, ada baju banyak duduk sakut." Sengaja aku nak suruh hak bodoh pemu ni lah faham, kata dia. Dia kata lagu tu. Bukan semua orang. Dia pun ceritalah Nabi SAW pernah pakai selai kain lagu tu. Bukan, dia kata bukan semua orang ada kain. Bukan semua orang ada kain. Lepas tu kalau ada pun tidak mesti. Tidak mesti. Jangan kita buat sesuatu tu macam mesti. Babun fi tafriqil wudu. Ini bab memisahkan wudu. Memisahkan wudu tadi beberapa makna yang kita sebut. Yang lebih jelas di sini tidak meratakan wudu. Yang ni menyelerakkan air wudu itu. Yang ni tidak meratakan air wudu pada anggota wudu, tidak basuh dengan baik. Ada kaitan dengan sebelum pada ni, suruh elokkan wudu. Di antara elokkan wudu makna dianya iaitu biar rata molek lah. Bahkan Imam Malik mengatakan ihsanul wudu, elokkan wudu tu kena gonyok, kena gosok. Tak pandai kalau cucur saja, tak sah bagi dia, kena gosok. Anggota wudu tu kena gosok. Kalau tak gosok, tak sah bagi dia air semaya. Ini termasuk dalam waktu lah, ada kaitan dengan hak tadi. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, dia telah berwudu dan dia tinggal di kaki dia tu kadar besar kuku, tak kena air, tak rata air. Nabi SAW pun pergi elokkan wudu engkau. Elokkan wudu engkau tu maksudnya beratakan wudu engkau. Abu Daud berkata hadis ini tidak ma'ruf, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Ibnu Wahab seorang sahaja. Dan ada diriwayatkan daripada Ma'qil bin Ubaidillah, pada Abi Zubair, daripada Jabir, daripada Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kembali pergi dan elokkan sembahyang, air sembahyang, ambil air sembahyang molek. Jadi hadis ini kalau dengan makna tafriqil wudu, dengan makna menceraikan, memisahkan wudu, yakni basuh satu anggota dengan anggota yang lain itu terpisah, yakni tidak ada muwala. Setengah ulama dia kata ini tafriqil wudu, yakni tidak berwudu dengan muwala. Mana begitu? Sebab apa Nabi SAW suruh pergi ambil air sembahyang semula? Apakah kalau seseorang tu dia basuh kaki ni tidak rata molek, apa kena ambil air sembahyang semula? Kita kata pada basuh hak tu lah, biar rata, sudahlah. Apa yang suruh ambil air sembahyang semula? Ni dia suruh pergi ambil air sembahyang. Irji' fa ahsin wudu'aka, comel air sembahyang kau itu. Dia suruh pergi ambil air sembahyang semula. Sebab apa? Sebab orang tu sudah sembahyang dah, lama dah tadi, kering dah lah kira-kiranya. Sebab tu dia suruh pergi ambil air sembahyang semula. Artinya kalau sampai kering tak boleh air sembahyang, dia kena dalam keadaan basah-basah lagi. Kalau semetar berarti basah lagi, masih basah lah, tu baru mualak, orang panggil berturut-turut. Sebab itu dia suruh pergi ambil air sembahyang semula, sebab tidak rata tadi. Kalaulah sekadar nak suruh rata, tak payah ambil air sembahyang semula, suruh basuh tepat tidak rata, dia basuh waktu saja. Tapi apa Nabi SAW tidak suruh basuh waktu, sedangkan semua ulama kata pada basuh waktu je. Kalau seseorang tu tidak rata ambil air sembahyang, tidak rata, katakanlah kaki lah tidak rata, kenapa rata? Sudahlah. Kecuali kalau siku ni tidak rata, lengan kau tidak rata, sudah sampai kaki dah, kita tak boleh lah, kena start siku, kena perata situ. Lepas tu selepas siku tu kena buat lah.
sapu kepala, lepas tu bawa basuh kaki. Tapi kalau sudah kaki, dia pergi basuh peratok kaki, sudahlah. Apa suruh ulangi ambil air semaya semula je? Jawab mereka, suruh ulangi ambil air semaya semula ni kerana sudah putus dah mualak itu, sudah tidak berturut-turut. Itu kata mereka. Kata golongan yang tidak mensyaratkan mualak seperti Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, dia kata air semaya ni tidak semesti mualak. Imam Malik kata lagu tu juga, tak mesti mualak. Lama dah pergi, dia tak basuh kaki, sekat sapu kepala, lepas tu pergi jual pula. Pergi jual jual ke apa gitu ni, bagi barang kat orang, timbang barang, lepas tu sudah baru pergi basuh kaki. Boleh, kata dia. Hak ni hadis ni lagu mana? Dia kata fa ahsin wudu'aka, elokkan wudu' engkau. Elokkan wudu' engkau itu dengan membasuh tempat tu, sudahlah. Itu makna elokkan wudu' engkau itu. Sekat tu je. Bukan makna kena ulangi air semaya semula, tak. Itu satu. Yang kedua, fa ahsin wudu'ak, dia kata so elok comel. Comel wuduk ni maknanya hak sebelum comel tu sudah ada dah wuduk tu. Sebab kita kata ni comel dah muka kita ni, kita bubuh lagi benda-benda lain lagi. Kalau orang perempuan make up lagi sana sini bubuh celak lagi, tu comel, nak suruh comel lagi. Tapi hak asas tu sudah ada dah. Ni dia kata elokkan wuduk engkau. Wuduk sendiri tu sudah ada dah, dia suruh comel lagi. Tapi apa makna comelnya kalau orang tu tidak rata? Kalau orang tu saat ni basuh tu tidak rata, tentu sekali air semaya dia tak jadi langsung. Bukan makna ni peringkat comel ni, tak jadi langsung. Ni dengan makna meratakan, maknanya ratakan ini anggota wuduk kau itu dengan makna tu. Kok mana-mana pun dia kata dia suruh pergi ratakan, dia suruh pergi ratakan. Bila suruh ratakan, pandai basuh hak kaki ni saja, hak pandai tak kena tu saja. Bukan suruh ambil air semaya semula. Artinya tidak ada mualak. Kalau ada mualak, dia suruh ambil air semaya semula. Pergi dia suruh perata hak tu, hak tak kena tu saja. Bukan suruh ambil air semaya semula. Tidak timbul masalah mualak ni kata sini ni. Ini masalah suruh perata. Itulah khilafnya di situ. Seterusnya riwayat daripada Hasan serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah tadi. Hadis yang seterusnya ada sinar kadar 1 dirham yang tidak terkena air. Nabi SAW suruh orang tu pergi ambil air semaya semula dan semaya. Ambil air semaya semula dan semaya. Sebab apa? Ini menunjukkan mana kalau air semaya tu tak jadi, tak sempurna, semaya tu pun tak jadi, tak dikira. Kena ambil air semaya semula dan semaya semula. Sebab apa? Dia sudah semaya dah. Kalau dia tidak semaya lagi, ambil air semaya semula je lah. Ambil air semaya semula. Ataupun basuh hak tadi, hak tidak rata tadi, sekadar tu lah. Kalau mengikut orang yang mengatakan kena ada mualak, mana kalau selagi basuh lagi, bolehlah kita basuhkan tempat tadi. Kalau sudah putus dah mualak, kena ambil air semaya semula. Hak Nabi SAW suruh ambil air semaya semula ni sebab sudah putus dah mualak. Bagi orang yang mensyaratkan mualak itu, mengatakan mualak itu sebagai salah satu perkara yang mesti. Bagi orang yang mengatakan tak ada mualak itu, tak mesti, dia kata dia suruh pergi ambil air semaya semula ni pasal tak jadi. Air semaya tu tak jadi, bila tak rata tak jadi air semaya. Bukan sabit mualak atau tidak mualak, dah tak sabit tu. Sabit air semaya dah sah. Maka semaya yang dia sudah kerjakan itu pun tak sah juga, tak jadi juga. Babun idza syakka fil hadath. Sekat tu lah dulu nampaknya tak ada pergi jauh. Wallahu